Okey, baiklah pelajar, Cikgu Siwa Rahman di sini. Okey, tajuk kita hari ini adalah faedah berbanding. Salah satu subtopik dalam perdagangan antarabangsa. Okey, faedah berbanding. Okey, saya harap pelajar-pelajar sudah pun saksikan video cikgu yang bertajuk faedah mutlak. Okey. Sama seperti faedah mutlak, dalam konsep faedah berbanding, kita andaikan terdapat dua buah negara, iaitu negara Thailand, negara Thai dan negara Laos, di mana kedua-dua negara masing-masing mengeluarkan ayam dan beras. Dan andaikan Thai mempunyai dua orang buruh ataupun faktor pengeluaran, Thai menggunakan separuh daripada faktor pengeluaran. Andaikan Thai ada dua orang buruh, ini dua orang buruh, dan Laos juga ada dua orang buruh. Thai menggunakan separuh daripada faktor pengeluaran untuk mengeluarkan ayam. Katakan dia keluarkan sebanyak 80 kg ayam, 80 kg ayam. Manakala negara Thai juga dengan menggunakan seorang lagi buruh, dah guna dekat sini, seorang lagi buruh untuk mengeluarkan beras, 70 kg beras, dan seorang lagi buruh telah digunakan di sini. Sama juga bagi Laos pula, kita andaikan Laos mengeluarkan 100 kg ayam dan 120 kg beras. Dan sama seperti Thai, Laos juga menggunakan faktor pengeluaran buruh, di mana 50% daripada sumber dia digunakan untuk mengeluarkan ayam dan baki 50% lagi untuk mengeluarkan beras. Maka keluaran dunia pula, jumlah keluaran dunia, kalau ikut kiraan ni, kita tambah dua-dua ni, 80 tambah 100, 180, yang sini pula 190. Kalau kita perhatikan di sini, didapati bahawa Laos menikmati faedah mutlak dalam kedua-dua jenis barang, iaitu ayam dan juga beras. So maksudnya timbul persoalan di sini, sama ada perdagangan antara negara Thai dan Laos akan menguntungkan kedua-dua negara atau tidak. Memang akan menguntungkan kedua-dua negara, tapi untuk itu kita kena cari dulu faedah berbanding. Bermaksud kita kena kenal pasti negara mana yang menikmati faedah berbanding dalam pengeluaran ayam dan negara mana yang menikmati faedah berbanding dalam pengeluaran beras. Untuk itu kita perlu cari kos lepas bagi setiap jenis barang bagi kedua-dua negara ini. Baiklah, mari kita lihat cara untuk mengira kos lepas bagi kedua-dua jenis barang bagi kedua-dua negara. Berdasarkan pada pengiraan kita tadi, cara kita nak kira, ini adalah kos lepas untuk 1 kg ayam. Maksudnya berapa banyak beras perlu dilepaskan untuk mengeluarkan 1 kg ayam. Bagi negara Thailand mudah saja. Pelajar kena ambil angka 80 yang asal, tulis dulu di sini 80. Bagi Laos pula yang asal, tulis balik dekat sini. Lepas tu cuba lihat apa satu lagi barang dia, 70, tulis dekat atas. So bila awak bahagi, pelajar akan dapat 0.9. Apa barang yang dilepaskan kerana mengeluarkan ayam? Beras. Cara yang sama kita gunakan. 100 yang asal dia, ayam yang dikeluarkan. Barang yang lagi satu adalah beras. So nak cari kos lepas bagi 1 kg ayam, letakkan angka 120 di atas, dan pelajar akan dapat nilai 1.2 beras. Keadaan di sebaliknya pun sama juga kaedahnya. Yang asal, original, ni letak original, ori dia letak sini dulu. Tukar pen, letak ni 70, yang ini 120. Lepas tu barang yang lagi satu 80, 70, 80 bagi 70 dapat 1.1 ayam. Manakala bagi yang ini pula 100, 100
Okey, kita akan dapat 0.8 ayam. Okey. So berdasarkan pada pengiraan ni, okey, kita dapati bahawa Thailand punya kos lepas yang lebih rendah dalam pengeluaran ayam berbanding dengan Laos. Maksudnya untuk mengeluarkan 1 kg ayam, negara Thailand hanya perlu lepaskan 0.9 beras, manakala Laos terpaksa lepaskan 1.2 beras. So maksudnya negara Thai mempunyai faedah berbanding, okey, dalam pengeluaran ayam. Maksudnya ni Thai, negara Thai. Okay, secara automatik negara Laos mempunyai faedah berbanding dalam pengeluaran beras. Okey, Laos. Okey. Okay. Bila dah kenal pasti okey, negara mana yang mempunyai faedah berbanding dalam kedua-dua barang ni, okey. So maksudnya lepas ni untuk perdagangan antarabangsa, negara Thai akan membuat pengususan dalam pengeluaran. Dia akan kedua-dua ni akan membuat pengususan. Kalau pelajar kira dengan cara yang lagi satu pun sama juga. Okey, dalam sebutan beras, okey, didapati untuk mengeluarkan 1 kg beras, okey, negara Thai terpaksa korbankan 1.1 ayam berbanding dengan Laos hanya perlu korbankan 0.8 ayam. Berarti Laos masih lagi mengeluarkan beras. So salah satu kaedah pelajar boleh gunakan untuk menentukan faedah berbanding antara dua negara ini. Baiklah, berdasarkan pada yang kita cari, okey, Thai akan mengusus dalam pengeluaran ayam. Okey, kita masukkan angka-angka di sini. Okey, bagi negara Thailand, okey, pada asalnya memang negara Thailand mengeluarkan ayam sebanyak 80. Pada asalnya dia keluarkan ayam sebanyak 80. Okey, dengan seorang buruh. So sekarang buruh daripada sini, buruh yang mengeluarkan beras ni sudah dipindahkan di sini. Maksudnya Thai ni sekarang ada 2 orang buruh. So berarti keluaran ayam akan berganda, 80 darab dengan 2 akan menjadi 160. Okey, manakala pengeluaran beras pula menjadi kosong. Okey, begitu juga dengan bagi negara Laos Okey, pada asalnya dia memang keluarkan 120. Okey, bila buruh daripada pengeluaran ayam ni dipindahkan ke sini, okey, keluaran bagi beras negara Laos juga akan berganda sebab ada 2 orang ni sekarang. Okey, ini pula akan menjadi sifar. So 120 darab 2, okey, kita akan dapat 240. Okey, dan seterusnya jumlah keluaran dunia pula, okey, kita campurkan dua-dua ni, okey. Jumlah keluaran, okey, 160, okey, dan ni adalah berapa? 240. Okey, lepas ni kita kena bandingkan okey, apakah selepas pengususan, okey, keluaran ayam dan beras sudah bertambah ataupun tidak. Okey, kita kena bandingkan. Baiklah, mari kita lihat. Okey, keluaran okey, sebelum adanya perdagangan antarabangsa tadi adalah yang awal-awal kita lihat, didapati okey, tanpa perdagangan antarabangsa jumlah keluaran adalah sebanyak ini okey, 180 bagi ayam, okey. Manakala bagi beras pula adalah sebanyak 190 kg. Okey, bagi beras. Tapi selepas perdagangan antarabangsa, okey, ni adalah selepas okey, perdagangan bukan perdagangan antarabangsa, maaf selepas pengususan. Okey, ini selepas pengususan nilainya begini Okey, kalau kita perhatikan di sini bagi ayam, okey, didapati bahawa jumlahnya telah menurun sebanyak 20. Okey, 20 ayam okey. Bagi pengeluaran beras pula 190, 240 menunjukkan peningkatan sebanyak 50. Okey. So kalau kita bandingkan dua-dua ni, okey,
keluaran ayam dan beras, didapati bahawa perdagangan antarabangsa keluaran dunia masih meningkat. Okey, kita andaikanlah kalau kadar pertukaran, okey, kadar pertukaran antara ayam dan beras adalah satu ayam disamakan dengan nilainya dengan satu beras. So maksudnya, okey, 50 ditolak 20 masih ada lebihan sebanyak 30 kg keluaran ataupun mana-mana keluaran ni sebab pada kadar pertukaran ni didapati bahawa keluaran dunia memang meningkat sebanyak 30. Macam mana cikgu dapat kadar pertukaran ni? Untuk penerangan yang ini cikgu buat andaian. Lepas ni kita akan lihat secara kita dapati bahawa negara Thai dan Laos, selepas pengususan tidak lagi bagi negara Thai tidak lagi mengeluarkan beras, manakala Laos tidak mengeluarkan ayam. So maksudnya sekiranya seandainya Thai memerlukan beras, perlu mendapatkan daripada negara Laos ataupun perlu mengimport dari negara Laos, dan sebaliknya sama juga. Sekiranya Laos memerlukan ayam, negara tersebut perlu mengimport daripada negara Thai. Tapi sekarang persoalan dia, katakan kedua-dua negara ni andaikan tidak menggunakan wang untuk membeli menjual beli barang, hanya sistem pertukaran barang berlaku. So persoalan sekarang, berapa banyak seandainya Thai ingin membeli beras daripada Laos, berapa banyak ayam yang perlu dieksport ke Laos supaya Laos memberikan beras kepada Thailand. Untuk itu kita perlu tentukan kadar pertukaran antara negara Thai dan negara Laos. Kos lepas sebenarnya, kita sudah pun kira tadi. Maka untuk menentukan kadar pertukaran dalam sebutan ayam, kita boleh buat begini. Kadar pertukaran dalam sebutan ayam, sebutan 1 kg ayam, berarti kadar pertukaran bolehlah terdiri dalam lingkungan 0.9 kg beras untuk 1 kg ayam, hinggalah 1.2 kg beras untuk 1 kg ayam. Contohnya, kedua-dua negara boleh memilih kadar pertukaran begini. Contohnya untuk boleh memilih 1 ayam kepada lebih daripada 0.9, 1 ayam kepada 1 beras. Ini adalah salah satu orang kata kadar pertukaran yang boleh diterima oleh kedua-dua negara, Thai dan Laos, di mana kadar pertukaran ini tidak merugikan mana-mana negara, ataupun boleh pilih 1 ayam kepada 1.1 beras. So antara dua ni boleh dipilih oleh negara Thai dan Laos, dan tidak akan merugikan mana-mana negara. Tapi seandainya kita ambil contoh lain, yang ini dalam sebutan ayam, kita juga boleh menentukan kadar pertukaran dalam sebutan beras. Tapi untuk memudahkan penerangan, cikgu ambil satu sebutan sahaja. Kita ambil contoh lagi satu, katakanlah 1 ayam kepada 0.5 beras. Kalau pilih kadar pertukaran ini, kadar pertukaran akan merugikan salah satu negara, sama ada Thai ataupun Laos, bergantung negara mana yang mengusus dalam barang apa. Begitu juga kita tidak boleh memilih 1 ayam melebihi angka ni, kadar pertukaran ni 1.3 beras. Dua-dua ni tidak boleh diterima kerana akan merugikan salah sebuah negara. Kita dah sedia maklum. Thailand membuat pengkhususan dalam pengeluaran ayam, iaitu mengeluarkan sebanyak 160, manakala Laos dalam beras dengan 240 kg beras. So kita nak lihat sekarang, kedua-dua negara ni, negara Thai dan Laos ingin berdagang.
dengan andaian kadar pertukaran yang dipersetujui oleh kedua-dua negara adalah 1 ayam kepada 1.1 beras. Okey. Katakan negara Thai ingin kekalkan 80 ayam. Contoh 80 ayam. Kenapa? Sebab pada asalnya negara Thai memang mengeluarkan 80 ayam sebelum adanya pengususan. So maksudnya negara Thai bercadang untuk mengekalkan 80, kan? Sekarang dia dah keluarkan 160. Okey. Maksudnya daripada 160, okey, kita tolak 80 Tolak 80. Kenapa tolak 80? Dia nak 80 saja. Yang selebihnya 80 ni dia ekspor ke negara Laos. So negara Laos tidak mengeluarkan ayam, dia akan dapat ayam daripada ayam yang diekspor oleh negara Thai ke Laos. So maksudnya yang tinggal di sini, nilai yang tinggal di sini adalah sebanyak 80. Okey. Laos menerima, so jumlah ayam yang dia ada sekarang adalah sebanyak 80 pula. Okey. Bila Laos terima 80, okey, dia perlu membayar Thai dalam bentuk beras. Maksudnya 80, okey, 80 ayam ni, okey, pada kadar pertukaran ni jika ditukarkan kepada beras, so kita boleh buat macam ni 80, okey, darab dengan 1.1, kita akan dapat 88. So maksudnya dia kena keluarkan 88 daripada 240 beras ni. Okey, kemudian diekspor ke negara Thai. Sebab negara Thai tak keluarkan beras, maka beras yang ada pada Thai sekarang yang Thai dapat daripada Laos adalah sebanyak 88. Okey, manakala baki yang tinggal di sini adalah ni tolak ni, okey, sebanyak 152. Okey, ini keadaan dia. Okey. Okey, sekarang kita bandingkan keadaan sebelum dan selepas perdagangan antarabangsa. Yang ini adalah sebelum perdagangan antarabangsa. Okey. Yang ini pula adalah selepas perdagangan antarabangsa. Okey, keluaran oleh kedua-dua negara. So mari kita isikan untuk membuat perbandingan sebelum dan selepas perdagangan antarabangsa. Okey, selepas perdagangan antarabangsa, keluaran ayam bagi negara Thailand adalah sebanyak 80. Kita isikan 80. Okey, sebelum perdagangan antarabangsa, selepas perdagangan selepas perdagangan antarabangsa 80, sebelum 80. Okey. Maka tak ada banyak perubahan Okey. Bagi beras pula, okey, selepas perdagangan antarabangsa 88. Okey, sebelum 70 menunjukkan peningkatan sebanyak 18. Bagi negara Laos pula, selepas perdagangan antarabangsa, okey, ini sebelum ini selepas 80, okey, sebelum perdagangan antarabangsa 100. Maka penurunan sebanyak 20 okey. Dari segi pengeluaran beras pula, okey, selepas perdagangan antarabangsa 152, okey, sebelum perdagangan antarabangsa 120, maka peningkatan sebanyak 32 peningkatan. Okey, bagi negara Thailand okey, sebelum perdagangan antarabangsa, okey, dia mengeluarkan 80, okey. Sebelum perdagangan antarabangsa 80, selepas perdagangan antarabangsa masih dapat menikmati 80. Okey, selepas perdagangan antarabangsa 80, maka Thailand taklah mengalami apa-apa kerugian. Bagi beras pula, selepas perdagangan antarabangsa, Thailand menikmati 88 beras, manakala sebelum perdagangan antarabangsa 70. Kalau kita tolak dapat 18. Okey, selepas perdagangan antarabangsa, Thailand dapat menikmati lebihan sebanyak 18 kg beras. Bagi Laos pula, okey, sebelum perdagangan antarabangsa keluaran ayam dia adalah 80, selepas perdagangan antarabangsa 100 Okey, maka kita dapati berlaku penurunan di sini penurunan sebanyak 20. Okey. Bagi dari segi pengeluaran beras pula, okey, 152 selepas perdagangan antarabangsa 152, okey. Manakala sebelum perdagangan antarabangsa adalah sebanyak 120, juga menunjukkan peningkatan yang besar, okey, sebanyak 32.
So maksudnya bagi negara Thailand tak ada masalah. Okey, memang dia menikmati lebihan keluaran, tapi bagi Laos pula, walaupun ayam telah menurun sebanyak 20, tapi peningkatan beras adalah lebih besar daripada peningkatan ayam. Dan kalau kita lihat dari segi kadar pertukaran, katakan kadar pertukaran ni, pada kadar pertukaran 1 ayam kepada 1.1 beras, okey, kalau seandainya katakanlah negara Laos menukarkan atau mengeksport ke semua 32 beras ni ke Thailand pada kadar pertukaran ni, maka Laos masih akan memperolehi 29 kg ayam. Dia akan terima 29 kg ayam dengan mengekalkan 120. Dengan mengekalkan 120. Maka konklusinya, cara kesimpulannya, perdagangan antarabangsa sebenarnya menguntungkan negara.